الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang dikasihi lagi dihormati, yang berbahagia Tuan Pengerusi, Timbalan, Tuan Imam, para pegawai surau, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati lagi dikasihi Allah. Kita bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keizinan, peluang dan ruang kepada kita untuk sama-sama kita menunjukkan kepada Allah pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-Nya yang dihidup dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat seketika di dunia Allah Subhanahu wa taala ini sebelum kita hidup buat selamanya apabila kita kembali bertemu dengan Allah, sama ada di padang mahsyar, di syurga maupun di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Lebih-lebih lagi di dalam bulan Ramadan pada tahun ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita buat kali yang seterusnya untuk menjadi hamba-Nya dan hamba Ramadan, yakni tetamu Ramadan, untuk melipat gandakan amalan kita, mengaut segala keuntungan, fadilat dan ganjaran yang telah dijanjikan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedar ataupun tidak sedar, kita sudah berada pada fasa yang kedua di dalam bulan Ramadan yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya adalah keampunan. Mudah-mudahan rahmat yang dijanjikan oleh Allah dan Nabi di awal Ramadan kita perolehi, dan keampunan yang dijanjikan Allah dan Nabi di pertengahan Ramadan kita akan berusaha dapat, yang akhirnya akan menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Bicara ataupun kuliah zuhur pada tengah hari ini, pada petang ini, saya ingin mengambil masa lebih kurang setengah jam, 30 minit. 1:57, 2:30 kita berhenti insya-Allah. Kalau saya tak berhenti, saya izinkan yang mana ada urusan dipersilakan. Pada kali ini saya nak mengajak diri saya sendiri dan kita semua untuk sama-sama kita melihat
Nabi SAW menceritakan fenomena realiti keadaan umat di akhir zaman. Yang Nabi SAW menceritakan perkara ini sejak 1400 tahun yang lalu. Cuma pada hari ini kita nak lihat dan kita nak tengok satu persatu. Adakah perkara ini sudah pun terjadi? Dan sekiranya terjadi, bagaimana kita nak melalui fasa-fasanya? Bagaimana kita nak melalui keadaan-keadaannya? Dan bagaimana kita nak melalui perjalanan-perjalanan dalam apa yang diceritakan oleh Nabi SAW ini. Khusus di dalam bulan Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yataqarabu az-zamanu wa yanqusu al-ilmu wa yulqa as-suhu wa yuzharu al-fitanu wa yuktharu al-harju qila ya Rasulullah ayyuhuma huwa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-qatlu hadis sahih rawahu al-Bukhari fi sahihihi fi kitab babul fitan fi akhir zaman. Daripada sahabat Nabi Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, masa semakin cepat, waktu semakin ligat. Ini fenomena realiti yang diceritakan oleh Nabi SAW yang berlaku kepada umat di akhir zaman. Kita pun kadang-kadang merasai perkara tersebut. Lah, tengah hari dah no. Saatnya. Lah, seminggu dah puasa. Lah, setengah tahun dah. Lah, setahun dah. Lah, berumur dah aku ni apanya. Lah, ada cucu dah. Lah, besar dah anak. Lah tu semua masa terlalu cepat. Sampai kita pun tak sedar, kita pun tak perasan. Daripada saat ke saat, jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Saya sendiri, tuan-tuan, saya duk rasa baru saja saya duk main di masjid, tuan-tuan, surau tuan-tuan ni. Mai pula lah saatnya rasa. Kita buka sekolah masuk ni tahun yang kedua lah, tahun yang kedua dah. Alhamdulillah tahun ni kita hantar pelajar kita seramai 10 orang di 5 buah masjid yang berdekatan untuk menjadi imam salatul tarawih walaupun mereka belum menghafal Al-Quran 30 juzuk. Tapi di atas dasar latihan, di atas dasar khidmat sosial kemasyarakatan dan di atas dasar hajat daripada masjid, kita memenuhi keperluan tersebut. Tuan-tuan yang saya hadir sebelum daripada ni memohon sumbangan daripada tuan-tuan, tu hasil dia tuan-tuan. Mereka menjadi imam, mereka khidmat pada masyarakat tiap-tiap malam 8 rakaat, 20 rakaat disesali dengan diselangi dengan tazkirah, semua pahala mereka buat tu sampai pada tuan-tuan. Kadang-kadang kita diberikan masa oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita sedar, sehingga kan kita tak sempat nak menyelesaikan urusan pekerjaan kita, urusan kehidupan kita dalam tempoh 24 jam. Yang masa ni daripada dulu sampai sekarang. Dulu ni waktu bila Ustaz? Waktu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi. Ketika mana Allah menciptakan bulan, pada waktu tersebut masa dah ada dah. Inna iddatash syuhur indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard arba'atun minhal hurum.
Surah At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya bilangan di sisi Allah, yakni bilangan bulan di sisi Allah adalah sebanyak 12 bulan. Yang bulan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana Allah menciptakan langit dan bumi. Bila Allah menciptakan langit dan bumi ini, tidak ada mana-mana simpanan sejarah arkib yang menceritakan secara tepat bila langit dan bumi diciptakan oleh Allah. Yang kita duk biasa dengar, yang kita duk biasa tahu, teori bimbing. Sedangkan sebelum daripada tu Allah dah cipta lama dah langit dan bumi. Ketika mana Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan bersama-sama langit dan bumi itu adalah bulan dan matahari. Yang bulan dan matahari ini diciptakan oleh Allah sebagai ukuran perjalanan langit dan bumi. Daripada bulan dan matahari itu keluarlah saat, minit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, kurun dan sebagainya. Yang sebelum daripada ni, per hari 24 jam Allah bagi kepada kita. Seminggu 7 hari, sehari 24 jam, seminggu 7 hari, setahun 12 bulan, setahun 365 hari. Tetapi kita merasai tidak sempat, terlalu cepat. Muhaddisin, yakni ulama-ulama hadis menghuraikan apa yang dimaksudkan dengan masa berlalu terlalu cepat. Dan kenapakah masa tersebut berlalu terlalu cepat? Yang pertama, kerana kiamat semakin dekat. Bermakna penghujung dunia ini sudah pun ke penghujung usia dia. Di antara tanda-tanda akhir zaman sebelum keluarnya Masih Dajjal, fitnatul kubra yang membawa fitnah besar kepada manusia, sudah disediakan kepada Dajjal ini kediaman dia, ataupun pusat pemerintahan dia, ataupun pusat pentadbiran dia. Kita tengok laporan mengatakan bahawa di Jabal Habsyi sudah tersergam indah istana Dajjal. Betul ataupun tidak, fakta ataupun auta, wallahu a'lam. Istana tersebut ada ataupun tidak, tapi gambar yang hantar mai kat kita tersebut nampak dahsyat atas bukit. Kalau tak ada istana tu pun akan sampai masanya kediaman Dajjal khusus, yang manusia, pengikut-pengikut dia, tentera-tentera dia akan bina dan Dajjal akan keluar. Maka perjalanan bumi ini semakin laju daripada paksi dia, daripada galaksi dia yang sebenar, tanpa kita sedar. Kadang-kadang kita sedar, kadang-kadang kita tak sedar. Bermakna dunia ni tak lama dah, kiamat semakin hampir. Wala tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Allah Ta'ala tanya kita apa yang persiapkan untuk bertemu dengan Allah apabila berlakunya hari kiamat. Allah tak tanya kekayaan kita, Allah tak tanya keluarga kita, Allah tak tanya apa yang Allah bagi pada kita, tapi Allah tanya apa yang kita persiapkan untuk diri kita bagi bertemu dengan Allah. Maka yang kita duk rasa masa terlalu dengan cepat ni adalah disebabkan kiamat semakin hampir. Bumi ni dah tak mampu nak menanggung dah bebanan kebodohan, kezaliman, keangkuhan, kesombongan musuh-musuh Allah di kalangan jin dan manusia. Mereka menangis pagi, petang, siang, malam. Mereka menderita kerana terpaksa terjebak dengan manusia-manusia yang sombong, yang angkuh dengan perintah Allah. Bumi ini makhluk Tuhan. Mereka juga ada perasaan, mereka juga ada apa yang mereka nak. Tapi ingat, Allah dah pesan kepada bumi, wa annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Wahai bumi dan seisinya,
Sesungguhnya kamu akan diwarisi oleh orang-orang as-salihun, orang-orang yang baik. Daripada firman Allah itu memberi motivasi kepada bumi dan langit serta makhluk seisinya bahawa segala kezaliman, penindasan, pengkhianatan, pembunuhan dan sebagainya akan berkesudahan dan kamu akan didiami oleh orang-orang yang soleh, bermula daripada rakyat biasa hinggalah kepada pemerintah. Yang mereka ini kalau kalah dari sudut demokrasi, kalah dalam pilihan raya, Allah akan menangkan mereka dari jalan yang lain. Sekarang orang dah menjadi fed up, orang dah menjadi tekanan, orang dah menjadi tension, orang dah putus asa nak menegakkan Islam di atas dasar mujahadah silmiyah. Muajah silmiyah iaitu masuk dalam pilihan raya, masuk dalam konsep demokrasi. Duk kena tipu dapat kuasa, duk nak kena guling sampai bila Islam nak naik, sampai bila Islam nak memerintah. Ni ada sifat-sifat yang macam tu. Dah lama dah berjuang. Jadi pilih jalan hak lebih daripada tu, berjihad. Masuk berjihad pun apa hasil semakin teruk, mafsadah semakin buruk. Mudah-mudahan jihad mereka diterima oleh Allah. Tapi jalan itu adalah jalan yang bukan ittifaq ulama mu'assarah pada sekarang ini untuk membawa Islam kepada manusia. Kita kena faham, tidak semua nak menegakkan Islam jalannya dengan jihad. Jihad salah satu daripada jalan-jalan untuk menegakkan Islam. Kita bawa orang undang-undang dalam parlimen, Dewan Undangan Negeri juga adalah satu jihad daripada jihad-jihad menegakkan Islam. Tuan-tuan, duk fikir tak senaraikan dalam mana-mana negara demokrasi dunia yang bawa rang undang-undang untuk digubalkan dalam parlimen, melainkan satu negara saja dalam dunia ni, iaitulah Malaysia. Tuan-tuan tak bangga? Tuan-tuan tak rasa teruja? Tuan-tuan tak terasa hebat? Tuan-tuan tak terasa gah? Tapi mai musuh-musuh Allah duk kontra benda tersebut, duk wahwaskan benda tersebut. Tuan-tuan lebih daripada politik, daripada dakwah, tuan-tuan duk fikir benda ni semua mecah belahkan kita, semua melambatkan perjuangan kemenangan kita, semua ni nak bagi buah kepada musuh-musuh kita, nak serang kita. Tak, tuan-tuan. Yang kedua, sebab apa masa berlalu terlalu cepat? Sebab masa tersebut tidak ada keberkatan pada dia. Masa tak berkat. Orang lain Allah bagi 24 jam sempat saja beribadah pada Allah, kerja juga. Tarawih tak tinggal, tadarus tak tinggal, puasa jalan macam biasa. Kita ni masa hari Allah bagi yang sama, tapi nak semayang di surau pun tak ada, nak dengar tazkirah pun tak ada, nak solat tarawih 8 rakaat pun tak sempat, nak tadarus pun tak sempat. Tak ada berkat masa kita. Umur kita semakin meningkat daripada masa ke semasa. Amalan kita makin kurang, amalan kita tak banyak. Biar umur yang panjang tetapi amalan kurang, itu tandanya tak ada keberkatan. Sebab itulah masa ni terlalu cepat. Yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, wa yanqusul ilma fi riwayatil uqra wa yanqusul amal. Ilmu semakin berkurangan, amalan semakin berkurangan. Sebab apa ilmu semakin berkurangan? Ulama kata disebabkan dua. Qabdul ilma biqabdil ulama. Dicabutnya ilmu itu apabila dimatikan ulama. Ulama dimatikan oleh Allah. Alim dimatikan oleh Allah, juhala dihidupkan oleh Allah dengan umur yang panjang, lebih daripada tu diberikan kekuasaan. Kita tengok ulama sana mati, ulama sini mati, ulama Malaysia mati, ulama dunia mati, ulama Nusantara mati, ulama Arab mati, rata-rata ulama mati. Hak orang jahat sampai lah pun tak mati-mati. Walaupun dah berumur panjang dah. Maka kurangnya ilmu itu apabila hilangnya salah seorang para alim ulama. Yang salah seorang para alim ulama ini mereka ada kepakaran mereka. Mereka ada
pengkhususan mereka. Mereka ada kelebihan ilmu-ilmu mereka. Ni pakar tafsir, yang ni pakar hadis, yang ni pakar fiqh, ini pakar usul fiqh, yang ni pakar sirah. Dia mengetahui seluruh ilmu tetapi dia mendalami satu ilmu. Itu dinamakan profesional. Sebut professional engineer, jurutera, kontraktor. Dia tak nampak ulama tu juga profesional. Ingat, senang nak kuasai Al-Quran A sampai Z. Kalau tak ada ilmu bahasa Arab, kalau tak ada ilmu nuzul Quran, kalau tak ada ilmu balaghah, kalau tak ada ilmu nahwu saraf, kalau tak ada ilmu bahasa Arab, yang kita duk nampak profesional tu buat bangunan, profesional tu boleh buat ni hak depan mata kita. Kita tak nampak orang hak duk olah benda ni pun profesional juga. Tiba-tiba mati. Kalau kerajaan, syarikat, swasta ataupun government hilangnya sesuatu tokoh yang memberi khidmat kepada negara, kepada negeri, kepada sesuatu sektor, akan terasa kehilangan dia. Sebab apa? Kepakaran dia. Dia penulis yang hebat, dia pemikir yang hebat, dia saintis yang hebat. Kita terasa. Pasal apa? Kehilangan dia membawa kepada kekurangan produktiviti dalam sesuatu bidang. Kita akan berkurang. Pengalaman dia kita tak boleh timba dah. Ilmu dia kita tak boleh timba dah. Pasal apa ulama mati kita tak rasa benda tersebut? Sebab kita tolak ulama. Apabila kita tolak ulama, kita tak terasa kelebihan ulama. Yang kedua, sebab kejahilan. Sama ada pemimpin jahil yang menyebabkan rakyat jahil. Apabila pemimpin bawa kepada rakyat yang jahil, maka pemimpin akan terus memerintah. Pasal apa? Memerintah di atas dasar kejahilan rakyat, bukan di atas dasar kecerdikan rakyat. Rakyat yang naik dia, rakyat yang turun dia, bukan disebabkan cerdik, tapi disebabkan bodoh. Sebab apa rakyat bodoh? Kerana pemimpin yang bodoh membodohkan rakyat. Mengeluarkan polisi, mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang tidak dimasuk di akal kita. Kadang-kadang orang biasa pun tak boleh fikir macam tu, tetapi mereka boleh fikir macam tu, boleh keluar kenyataan macam tu. Orang kata bodoh, mereka marah. Maka kejahilan inilah musuh kepada ilmu, maka ilmu semakin kurang. Apabila tidak ada ilmu, masyarakat akan melakukan ibadah dengan penuh kekurangan, dengan penuh kerosakan. Dan juga tidak ada ilmu, manusia tak akan beribadah kepada Allah. Dengan ilmu inilah mereka beribadah pada Allah. Puasanya, zakatnya, hajinya, umrahnya dan sebagainya. Tak ada ilmu, macam mana mereka nak beribadah kepada Allah? Kurangnya ilmu, kurangnya ibadah. Kurangnya ilmu, rosaklah ibadah. Ini keadaan kita. Alhamdulillah. Tuan-tuan duduk di Selangor, subhanallah. Kalau hari Sabtu, hari Ahad, mula daripada kuliah subuh, kuliah duha, kuliah zuhur, sebelum ke selepas, kemudian kuliah sebelum berbuka puasa, kemudian kuliah tazkirah Ramadan, tarawih. Tu dia tuan-tuan. Siapa nak termuntah pergi mengaji. Muak, cemuih pun kadang-kadang ada. Tapi orang yang kaki mengaji ni dia seronok. Di masjid-masjid yang besar, Masjid Al-Khairiyah, Taman Seri Gombak, Masjid Ulu Kelang, tu dia program subhanallah. Bayar dekat ustaz saja 10,000, 20,000 per sebulan tu. Bukan curai-curai punya ustaz macam kita, tak apa. No, panggil doktor, panggil profesor, PU, IM, selebriti, artis yang berhijrah dan sebagainya, nak mengimarahkan Ramadan. Tuan-tuan cuba keluar, tak payah jauh. Negeri Sembilan. Ada rasa macam keadaan tuan-tuan dan puan-puan duduk di Selangor. Atas sikit Melaka, turun ke Johor. Tuan-tuan, suasana tu tak ada. Kalau tuan-tuan nak pergi ke Kedah, ke utara, ada sikit. Daripada Perak Utara, Pulau Pinang secara keseluruhan, Kedah
utara, Kedah selatan. Kedah utara pun tak ada, Perlis pun tak ada. Perlis ni orang-orang ustaz-ustaz nak masuk tak boleh. Pasal apa? Dia Darus Sunnah. Ustaz-ustaz semua bid'ah banyak. Aku pun tak boleh masuk. Nampak tak? Kita duduk di sini, kita rasa seronok. Saya sedih tuan-tuan. Saya kan seronok dengan keadaan tuan-tuan ni. Saya sedih dengan keadaan saudara-saudara yang seumur dengan tuan-tuan, yang duduk di negeri-negeri hak tak ada majlis ilmu, meriahkan majlis ilmu macam ni. Kita ni bukan tunggu Ramadan, sebelum dan selepas Ramadan pun kita imarah masjid surau kita. Negeri lain tuan-tuan, subhanallah. Macam mana orang-orang yang berumur, yang dah pencin, yang jahil, yang dulu duk sibuk, duk ligan dunia sampai tak ada nak mengaji, dia nak pergi cari mana majlis ilmu tuan-tuan. Kita ni Allah bagi kesempatan umur panjang lepas pencin, tak ada duit, tak ada apa, duit ada, mai duk di sini. Tak suruh duk mengajar kitab, mai penuhi masjid surau kita ni ilmu belabah-labah. Tu dah. Nak abang kata banyak dah tu. Sebahagian daripada kita ni kira boleh mengapai dah. Ustaz duk baca doa, baca ayat, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazi, dia boleh sambung dah, Sampai dia pun mengapai, dia tahu dah kata ustaz tu nak cerita apa. Tu kata kaki mengaji. Tapi benda tersebut, suasana tersebut tak ada pada tempat lain, hanya pada kita. Yang ketiga kata Nabi SAW, wa yulqassuhu. Orang-orang bakhil bangga dengan kebakhilan dia. Orang-orang bongkok dengan harta benda dia, orang-orang yang kedekut dengan harta benda dia, orang yang bakhil dengan harta benda dia, merasa bangga. Dan orang merasa takut dengan harta benda dia. Nak minta fikir 2-3 kali. Duk pergi minta kat orang miskin tak fikir 2-3 kali. Nak minta kat orang kaya kena fikir 2-3 kali. Hari tu pergi minta dah dekat dia sponsor bubuk surah. Bubuk ni kena nak bubuk kanji nak suruh dia juga kot. Fikir dulu. Pasal apa tahu pi nanti sebelum nak dapat duit kena ceramah Isra' Mi'raj lu dengan dia. Apa kira aku ya? Tak ada orang lain. Sumbangan muka aku, aku cop duit. Bagi tapi sakit telinga dulu lah. Tak mau sakit telinga kena bawa pengurusi. Pasal apa? Dia malu Allah dengan pengurusi. Kalau kita minta maaf banyak, sorry naik lori. Ni perangai orang kaya. Dia bagi sikit, dia rasa dia bagi banyak. Dia bagi banyak, jadi hak milik dia. Aku yang bagi tu semua tu aku bagi. Dia bagi banyak, ni semua ni aku punya. Perangai. Dia nak ada kedudukan dalam pemberian dia. Mesti di highlight, mesti di publish, mesti di promosi, mesti diwartakan. Mesti ada majlis keramaian yang nak buat untuk rakyat apa yang dia bagi. Bahkan dia rasa bangga, dia buat macam tu, orang semua ikut dia, dan kita rasa takut nak berhadapan dengan dia. Ni keadaan manusia di akhir zaman. Bukan tak ada orang miskin, ada. Tapi orang kaya pun banyak. Kita duk kata orang miskin banyak, tak. Orang kaya pun banyak. Cuma orang kaya ni kita tak nampak kekayaan dia. Sebab apa tak nampak? Yang pertama, kalau kaya tu baik, dia tak tunjuklah kata pemberian dia tu. Yang kedua, kekayaan tu kalau orang tu kaya tu jenis jahat, dia tak cerita. Kalau dia cerita, orang akan minta duit dekat dia. Jadi lebih baik dia diam. Penuhi wang poket dia, penuhi kehidupan dia, penuhi dunia dia dengan kemewahan-kemewahan. Nabi kata, yang keempat, wa yazharul fitanu, akan lahir, akan timbul kemaksiatan, fitnah kepada umat. Fitnah paling kecil adalah mengumpat, mengadu domba. Lidah kita ni yang tidak bertulang.
Setiap diri kita ini padanya ada fitnah. Sama ada kita yang melakukan fitnah atau fitnah itu kena pada batang tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-15, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya pada harta benda kamu itu adalah fitnah. Juga pada anak pinak kamu juga adalah fitnah. Harta benda yang Allah bagi kepada kamu, kamu guna dah untuk jihad fi sabilillah. Kamu guna dah untuk meringankan orang yang berhajat dan memerlukan. Kamu guna dah untuk kongsi dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Anak-anak yang Allah kurniakan kepada kita juga adalah fitnah. Kita ni duk main masjid pagi petang siang malam, main surau pagi petang siang malam, dengan tadarusnya, dengan solatnya, dengan mengajinya. Anak kita tak tutup aurat, anak kita keluar dengan lelaki tahawan mana, anak kita buat benda-benda tak senonoh, terpalit kena batang tubuh kita. Nampak ayah je bagus pergi surau, anak nampak kita nak letak muka di mana tuan-tuan? Cukup bulan tengok perut besar dah. Nak sembunyi akhirnya pecah. Apabila pecah, habis jiran tetangga cerita, habis. Tambahlah ni zaman WhatsApp. Dia pergi snap perut besar tu, dia pergi tembak satu flag. Nak pergi letak mana? Tak main surau dah. Tak main masjid dah. Nampak muka baik. Anak duk biak mata, kena rogo sana, duk zina sana. Allahu Akbar, fitnah kepada kita. Kalau kita tak buat fitnah, orang akan buat fitnah kepada kita. Bahkan di akhir zaman, orang baik dianggap jahat, orang jahat dianggap baik. Tambah kita ni tuan-tuan, makin banyak kita main masjid surau, makin banyak kita baca Al-Quran, makin banyak kita duk main mengaji, makin banyak kita beribadah pada Allah. Pintu fitnah semakin luas dan lebar dibuka pada diri kita kalau kita tak jaga elok-elok. Fitnah, cukup takut, cukup bimbang. Yang kelima dan yang terakhir kata Nabi SAW, wa yakthurul al-harju, banyaknya perbalahan, banyaknya pertelingkahan, banyaknya permusuhan, banyaknya kacau bilau, hiruk pikuk. Maka sahabat bertanya, apakah yang dikatakan dengan al-harju, kacau bilau, hiruk pikuk, perbalahan tersebut? Maka kata Nabi SAW, al-qatlu, al-qatlu, pembunuhan. Ini realiti yang berlaku. Kita tengok kepada saudara-saudara kita yang berada di Rohingya. Apa yang tak ada dalam negara mereka. Daripada mereka duk berbalah, daripada mereka duk berperang, akhirnya rumah mereka dibakar, mereka diusir daripada negara mereka, dan akhirnya apa yang mereka dapat? Kematian. Begitu juga saudara-saudara kita di Mesir, daripada menang pilihan raya, naik memerintah, kemudian digulingkan, dimasukkan ke dalam penjara, berlakulah demonstrasi, berlakulah perbalahan, berlakulah permusuhan, berlakulah perhimpunan dan sebagainya. Akhir kemuncak kepada itu apa dia? Dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Bukan seorang, bukan dua, lebih daripada 100 orang. Jalan penyelesaian kepada perbalahan adalah pembunuhan. Kita ni tuan-tuan memang tak bunuh secara terang-terangan, tetapi membunuh karakter politik seseorang. Kalau yang masuk medan politik pilihan raya ni, politik pembangkang ke politik pemerintah ke, nak jatuhkan kawan ni, bunuh karakter politik dia. Berikan fitnah yang cukup besar dengan video-video lucah, video-video set, buat skandal ni, buat skandal ni, main warta, publish dalam media cetak, media elektronik. Akhirnya rakyat pengaruh-pengaruh jatuh pemimpin tersebut. Matilah politik dia tuan-tuan. Kalau tak mau mati, buat parti baru. Pergi kot tu pula. Pun masalah juga parti baru ni pun. Jadi tuan-tuan, ni realiti kata Nabi SAW. Maka dengan sempena kedatangan Ramadan ini,
bagaimana kita nak menghadapi realiti dan fenomena yang diceritakan oleh Nabi kepada umat di akhir zaman ni. Yang pertama, kita ambillah kesempatan dalam bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, dengan cara kita berusaha untuk beribadah kepada Allah. Sebab bulan Ramadan ini ibadah yang sedikit, ganjarannya banyak di sisi Allah. Nampak singkat waktu dia, tapi amalan yang kita buat tu pahala dia berlipat kali ganda. Target, usaha, cari Lailatul Qadar. Kerana Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan nisbah kepada tahun memakan masa 80 tahun. Orang yang mendapat Lailatul Qadar bermakna dia beribadah kepada Allah sepanjang 80 tahun, walaupun dia dimatikan oleh Allah sebelum 80 tahun. Di zaman Bani Israel, ada seorang pemuda yang keluar berjihad selama 1000 bulan. Tu dia 1000 bulan jihad tadi. Lama. 80 tahun lah berjihad. Kemudian dia balik. Orang tanya pergi mana? Pergi berjihad. Pasal apa lama sangat? Aku nak dapat ganjaran yang besar. Maka dengan sebab itu Allah turunkan suratul Al-Qadar. Nak cerita bahawa kelebihan umat Nabi di akhir zaman, dia dapat malam Lailatul Qadar, dia akan beribadah sepanjang 1000 bulan, 80 tahun. Sama dengan ibadah Bani Israel yang keluar berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Masa yang sedikit itu adalah kejadian alam, penciptaan Allah. Kesempatan kita nak mengambil masa yang singkat itu dengan ibadah dan mencari Lailatul Qadar. Yang kedua, dalam bulan Ramadan ini kejarlah majlis-majlis ilmu Allah. Jangan hanya kita duk fikir Ramadan ini adalah untuk tarawih, untuk tadarus, untuk puasa, untuk sedekah saja. Ilmu nak kena tambah daripada masa ke semasa. Terutamanya berkaitan dengan ibadah puasa kita ni, nak kena ada ilmu tentang ibadah puasa, apa perkara yang membatalkan puasa, apa perkara yang mengurangkan pahala puasa, apa perkara yang menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi SAW kata, sesungguhnya datangnya Ramadan, yakunun Nabi SAW akraman nas, ajwadan nas, sehebat-hebat penderma, sepemurah-pemurah manusia. Maka harta yang Allah bagi kepada kita, jangan kita kedekut nak sumbang pada jalan Allah. Kerana apa? Kerana Nabi SAW bersabda dalam hadis qudsi, ya bana Adam, unfiq alaih. Wahai anak Adam, sedekahlah kamu, Allah akan pulangkan balik apa yang kamu sedekah. Yang sedekah ni tuan-tuan kepada orang kaya saja ke perlu sedekah dah? Orang miskin pun dituntut juga bersedekah. Pasal apa? Sebab dengan sedekah itu Allah memulangkan balik duitnya yang sedikit. Ini membenarkan melalui hadis Nabi wasiat kepada Bilal, ya Bilal, anfiq la taksha min dhil arshi ikhlala. Wahai Bilal, jangan sedekah, wahai Bilal, sedekahlah, jangan takut yang memiliki arash akan kekurangan pada harta benda kamu. Yang kita tak mau sedekah ni pasal apa? Pasal hasutan syaitan. Inna syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Sesungguhnya syaitan ini membisik kepada orang-orang yang memberikan sedekah, derma, wakaf, zakat akan kemiskinan. Jangan bagi, kurang harta hang. Jangan bagi, miskin hang nanti. Jangan bagi, depa dah kaya dah. Jangan bagi, depa tu bohong ya. Jangan bagi, depa tu kira nak menipu. Menyebabkan kita ragu-ragu, kita tak sedekah. Sedangkan setiap pagi, kata Nabi SAW, akan turun 2 malaikat Allah. Satu malaikat akan pergi ke rumah orang yang bersedekah, membaca doa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kau berikanlah orang yang bersedekah ini pulangan kepada apa yang dia sedekah dengan berlipat kali ganda.
Satu lagi malaikat pergi ke rumah orang yang tidak bersedekah, doa laknat kepada dia. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkanlah orang yang bakil ini, orang yang kedekut ini bersama dengan harta benda dia. Jadi sempena Ramadan ini ambil kesempatan. Kemudian yang keempat, jangan kita usaha menimbulkan fitnah dan kita usaha menutup pintu-pintu fitnah. Nak tutup pintu-pintu fitnah ni macam mana ustaz? Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut dan lidah, jaga tangan, jaga kaki daripada pergi melakukan, melihat, mendengar, bercakap perkara-perkara fitnah. Kalau fitnah tu kena pada diri kita, sebut inni shaim, aku berpuasa. Apa nak fitnah aku serah urusan kamu pada Allah. Aku tak akan respon, aku tak akan balas, aku tak akan komen, aku tak akan hujah dengan apa. Selesai. Fitnah ini dia berleluasa sebab adanya respon, tindak balas daripada kedua-dua pihak. Kalau seorang tak tindak balas, dia duk salak seseorang je fitnah kat kita, lama kelamaan orang pun tengok dia ni pembohong, dia ni penipu. Hak bagus, hak duk diam. Nampak tak? Tak payah jawab. Kita jawab pun semakin teruk. Kita jawab pun semakin fitnah makin besar. Ustaz, kalau tak jawab lagi dia kata betul tak? Satu pemikiran sebahagian daripada kita. Nak kena jawab. Kalau tak jawab lagi, dia membenarkan kenyataan tersebut. Dah. Kalau jawab pun semakin teruk. Dia pusing unu, dia pusing uni. Baik kita diam. Serah pada manusia yang berautoriti untuk nak buat pengadilan. Serah pada Allah untuk nak menentukan nasib kita. Kalau kita benar, kita tak buat, Allah Ta'ala akan jaga manusia. Undang-undang tak boleh jaga. Berapa banyak orang yang kena fitnah, balas dengan fitnah balik. Akhirnya masuk dalam penjara, kena jatuhkan hukuman. Sama ya, kita balas pun sama, kita tak balas pun sama. Baik kita tak balas, masa pun tak habis, tenaga pun tak habis, tak ada menyakitkan mana-mana pihak, kita duduk dengan kita saja, tak ada masalah apa. Yang kelima, yang terakhir, jangan cipta perbalahan dan permusuhan. Ramadan adalah hubungan kita dengan Allah. Dalam masa yang sama, jangan abaikan hubungan kita dengan sesama manusia. Interaksi kita dengan sesama manusia. Komunikasi kita dengan sesama manusia. Kita baik hubungan dengan Allah, dengan tadarusnya, dengan tarawihnya, dengan puasanya, dengan zakatnya. Dalam masa yang sama, kita juga kena berbaik dengan sesama manusia. Dengan pergaulannya, dengan senyumannya, dengan percakapan dia, dengan sedekahnya, dengan keringanan tulang pak kerat kita, dengan wang ringgit yang kita bagi. Jangan timbulkan perbalahan, permusuhan, pertelingkahan, pertikaian. Akhirnya boleh membawa kepada kematian dan pembunuhan. Inilah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW yang saya ingin kongsi bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah dalam bicara santai Ramadan pada waktu zuhur pada hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaatnya dalam kehidupan kita dan kita jadikan ia sebagai pedoman dalam kehidupan kita di dunia Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mendapat rahmat, keampunan dan pelepasan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah, yang lemah terkasar bahasa kelemahan saya sendiri. Untuk yang terakhirnya, saya ingin membuat sedikit pengumuman. Macam biasa tuan-tuan, saya hadir untuk mencari dana pembangunan Mahat Tahfiz. Alhamdulillah, bangunan kita yang bernilai hampir RM550,000 sudah pun 10% lagi masih berbaki. Dah nak siap dah, insya-Allah dalam bulan Ramadan ini juga kita akan buat majlis perasmian untuk menggunakan bangunan tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan nak menyempurnakan bangunan tersebut, tuan-tuan dan puan-puan boleh sumbangkan, dermakan, wakafkan, sedekahkan harta tuan-tuan dan puan-puan dalam tabung yang kita sediakan di luar sana dengan kemampuan seikhlas yang mungkin. Dan yang kedua, saya ada bawa buku terbaru, iaitu buku yang saya sendiri susun dan Mahat Tahfiz kita terbit, doa syifa dalam Al-Quran. Sebelum ni kita bawa buku 40 doa Rabbana dalam Al-Quran. Tahun ni kita buat buku baru, kita susun buku baru. Jadi tuan-tuan yang berminat boleh dapatkan buku ni. Yang buku ni kita tak berjual beli, kita tak komersialkan, kita tak ambil keuntungan. Cuma kita menggunakan konsep mengambil sambil menderma. Kalau ada sikit, bagi sikit. Ada banyak, bagi banyak. Kalau tak bawa duit, tak ada masalah. Ambil. Untuk kegunaan kita, yang dalam buku ni adanya doa-doa ruqyah, jampi-jampi, nak buat ayat tawak dan sebagainya. Dalam ni ada doa-doa wirid,
kepada mangsa sihir yang kena sihir, yang telah kena sihir, nak amal untuk jadikan pendinding supaya sihir tak kena kali yang kedua. Juga dalam ni ada doa-doa syifa kalau ada gangguan ringan, histeria, gila dan sebagainya, boleh kita amal untuk kehidupan kita, kita jadikan dia wirid dalam kehidupan kita. Jadi yang mana nak ambil lebih daripada satu, nak bagi pada jiran tetangga pun tak ada masalah apa. Tapi kalau nak untuk berjual beli, itu urusan lain pula, boleh jumpa kita di belakang sana. Kalau nak ambil untuk amal jariah, letak di sekolah, letak di surau, tak ada masalah apa. Dan di belakang ni ada tertera bank Islam, akaun kita, tuan-tuan bolehlah masuk dalam akaun bank Islam ni. Cuma kita nak pesan satu saja. Kalau nak masuk dalam akaun bank ni tuan-tuan, kita nak pesan satu saja. Sebab apa lagi naya tuan-tuan? Ini adalah polisi yang ditetapkan oleh bank negara. Iaitu kalau kita nak masuk duit dalam akaun bank, kita tak boleh masuk duit RM1, RM2, RM5. Ini diakui sendiri oleh DCM, Deposit Cash Machine. Tuan-tuan pi tak ada, dia terima RM1, RM2, RM5 tak ada, dia terima RM10 kat atas. Jadi tuan-tuan, masuk RM10 lah paling kurang. Kalau nak sumbang kepada kita, yang mana memberi, yang mana menyumbang sedekah, wakaf, zakat dan mengambil buku ini untuk diamalkan, saya mengucapkan jutaan ribuan terima kasih. Jazakumullah khairan jazak. Juga terima kasih kepada pihak surau yang sudah memberikan kesempatan kepada kita berulang kali kita datang ke sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.